Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala al-muallifu, pengarang kitab Iqna' ni, muallif Khatib Syirbini rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Al-qawli fi hukmi tanahnu, perbahasan tentang hukum berdehem. Wa yu'zaru, dimaafkan, dimaafkan fil yasir urfan minat tanahnuhi wa nahwihi mimma marra wa ghairihi. Dimaafkan pada sedikitnya menurut kebiasaan bila berdehem atau maksud dengan berdehem, semakna dengan berdehem, seperti dulu kita pernah sentuh, dan di tempat-tempat lain juga, kasu'al wal atas. Contoh yang seumpama dengan berdehem itu ialah su'al, batuk yang ada dahak, dan atas, bersin. Jadi kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak batal. Wa in zahara minhu harfan, sekalipun terpancul daripada berdehem, batuk dan seumpama tadi itu dua huruf, walau kana min kulli nafkhatin wa nahwihi lil ghalabah, sekalipun bagi setiap dia hembusan tadi itu dan seumpamanya itu lebih daripada dua huruf yang keluarnya, kerana lil ghalabah, di luar kawal, susah nak kawal kan. Syaratnya kenalah sikit. Contohnya dia baca Fatihah tersangkut, dia berdehem sekali. Dah dua huruf kan, dua huruf. Itu dah dua huruf. Jadi dimaafkan. Tapi kalau dah itu dah banyak, tidak dimaafkan, batal solat. Kalau batuk, okey, itu dah berapa huruf? Dua. Sekali cukup lah. Tapi kalau banyak tu batal. Izla taksir, sebab itu bukan taksir, bukan kecuaian dia, dah memang begitu. Kalau berdehem mestilah dua huruf kan. Tapi kalau boleh satu huruf kan, okeylah. Itu bukan kecuaian, memang begitulah keadaan dia, dua huruf atau lebih. Tapi mestilah berdehem, batuk, bersin tadi tu dia sedikit, tak boleh banyak kan. Kalau dah banyak macam mengada-ngada tu, itu batal lah. Wa yu'ziru, ni uzur yang kedua. Uzur pertama tu kalau sedikit. Uzur yang kedua, wa yu'ziru, diuzurkan fitanahnuh li'uzri ruknin qawliyin. Okey, yang kedua dimaafkan, diuzurkan jika dia berdehem kerana uzur untuk meneruskan rukun qawli. Rukun qawli dua je. Rukun qawli dua, Fatihah dan tahiyat akhir, tasyahud akhir. Jadi kalau tak boleh nak baca, sangkut, sebab dahak penuh tekak kan, jadi dia berdehem. Tapi tak adalah berdehem tu macam orang mengada-ngada kan. Dia sekadar untuk melepaskan suara. Kalau untuk kuatkan suara tu sunat. Tapi kalau dia berdehem banyak kali, membatalkan solat, batal. Walaupun dia kata nak betulkan suara ataupun nak kuatkan suara, sedangkan kuatkan suara tu sunat sahaja, terutama imam. Dia hanya boleh berdehem untuk melepaskan bacaan tu saja. Kasih boleh baca. Kalau orang tak dengar, itu tak penting. Orang dengar tak dengar, itu sunat saja. Kalau bacaan pada bacaan kuatlah, maghrib, isya dan subuh.
amma idza kasuratan nahnu, ni kalau banyak kali dia berdaham, wa nahwihi lil ghalabah, dan yang seumpama dengan berdaham itu banyak kali sebab ghalabah, sebab tak dapat dikawal. Ka'an zahra minhu harfan, seperti muncul pada bunyi berdaham, batuk dan bersin dan seumpama tadi itu, muncul padanya 2 huruf min zalika fa aksar, muncul 2 huruf atau lebih, fa inna salatahu tubtilu, maka sesungguhnya salatnya itu batal. Sebab apa batal? Sebab iza kasura, bila banyak kali. Itu sebabnya kalau nak berdaham pun kawal-kawal, tak boleh melepas dia. Banyak yang bolehnya kalau dia tersangkut, bismillah, sangkut lah, jadi dia berdaham sekali. Bismillah, sangkut kan, lepas tu berhenti, lepas tu cuba baca lagi, sangkut lagi, bismillah, berdaham sekali lagi. Jadi bukan dia itu banyak, batal. Kalau sekali tak lepas bismillah, lepas tu tak lepas lagi, sekali lagi, lepas tu cuba lagi, yang penting dia tidak berturut-turut lah. Cuba lagi tak dapat, takkanlah tak boleh langsung, nanti lepas lah. Yang penting dia bukannya banyak. Kalau 3 kali banyak lah tu, 2 kali masih boleh diterima kan. Nak adjust, tekak supaya boleh keluarkan suara baca Fatihah. Contoh pada bacaan sunat, dia hanya boleh sekali. Okay tu sekali kan. Kalau dah orang dengar pun ini apa ni, kan, tu dah orang dengar pun dah lain macam, batal lah kan. Bila orang dengar lain macam, berarti huruf dah rasa pelik. Bila huruf dah rasa pelik, berarti dia bukan sedikit lagi, dia dah kira banyak. Jadi batal salatnya kalau banyak lah berdaham dan seumpamanya itu tadi. Kama qalahu asy-syaikhan, seperti yang dikatakan oleh Syaikhan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i fi dhahak was su'al, pada masalah ketawa dan masalah batuk dalam solat, wal baqi fi ma'nahuma, dan apa-apalah perbuatan yang seumpama dengan batuk, berdaham dan seumpamanya. Li'anna dzalika yaqta'u nuzum as-salah, kerana perbuatan tersebut itu memutuskan peraturan solat. Wa mahallu hadza idza lam yusir as-su'alu wa nahwuhu maradan mulaziman lahu, dan kedudukan yang membatalkan tadi itu ialah apabila tidaklah menjadi batuk dan seumpamanya tadi itu sebagai penyakit yang menimpa dirinya. Amma idza sara su'al wa nahwuhu kadzalika fa innahu la yadur, jika menjadilah batuk dan seumpamanya tadi itu penyakit yang menimpa dirinya, maka ia tidaklah membatalkan. Dah sakit batuk, memanglah dibatuk. Kaman bihi sulusu baulin wa nahwihi, seperti masalah orang yang sulusu baul, orang yang penyakit kencing tak tus, kencing dia tak boleh nak tahan kan, keluar, terpaksa pakai bungkus supaya kencingnya tidak menitik, dia tak boleh kawal kencing. Jadi itu tak batal salatnya kalau dibungkus lah. Jadi itu najis, tak boleh kawal sebab penyakit, itu pun tidak membatalkan salat, bal aula. Jadi kalau masalah batuk tak dapat dikawal ni tadi itu lebih aula tidak batal. Itu menurut musannif dekat sini. Wala yu'dziru, dan tidak juga dimaafkan. Okey, ini tidak dimaafkan. Jadi dah berapa tidak dimaafkan tadi?
Okey. Dah berapa tadi? Tadi idza kasura tidak dimaafkan. Kemudian sekarang ni tidak dimaafkan juga fi yasiri tanahnuh lijahri. Kalau dia berdehem sikit je kan, sikit je, muncul 2 huruf kan, bila panjang tu 2 huruf lah. Jadi tujuan dia untuk mengkuatkan suara. Mengkuatkan suara tu sunat pada solat jahar, terutama pada imam. Jadi dia kenalah baca kuat. Kalau nak lagu lagi perlu nak betulkan suara, maka dia berdehem sekali. Ada 2 huruf kat situ. Di situ la yu'zar, tidak dimaafkan, batal solat dia. Li'annahu sunnatun, sebab mengkuatkan suara tu sunat sahaja. Sedangkan berdehem mengeluarkan 2 huruf itu tadi membatalkan, buat perkara membatalkan. Untuk melakukan yang sunat, hukumnya batal. Okey, la darurata ila tanahnuh lahu. Jadi perkara sunat bukanlah perkara darurat sehingga mengizinkan kita berdehem. Wa fi ma'nal jahri, dan yang seerti dengan mengkuatkan suara tadi tu, sa'iras sunani, ialah pada semua bacaan-bacaan sunat yang lain, ka qiraatis surah, seperti membaca surah, wal qunut, baca qunut, wa takbiratil intiqalat, dan takbir intiqalat, Allahu akbar kan bila pindah rukun. Jadi semua tu sunat. Jadi kalau tekak kita sangkut nak baca surah tu, tak boleh. Jadi kita pun berdehem, batal. Sebab dia sunat saja. Apa beza masalah ni dengan masalah di atas? Masalah di atas kata yu'zaru, dimaafkan pada dehem yang sedikit. Yang di bawah ni pula la yu'zaru, tidak dimaafkan pada berdehem yang sedikit. Apa beza di sana? Bezanya ialah yang di atas tadi tu, berdehem yang sedikit dimaafkan jika lil ghalabah, tak dapat dikawal kan. Tapi kalau sengaja nak adjust suara, kalau nak adjust suara itu bukannya tak dapat dikawal, memang kita sengaja buat. Dia mengada-ngada, tu batal. Furu'un, ini satu cabang. Walau jahila butlanaha, kalau dia jahil, tak tahu, batal solatnya. Bitanahnuh, kalau berdehem, ma'a ilmihi bitahrimil kalam fa ma'zur, sedangkan dia tahu bercakap tu tak boleh dalam solat, haram, tapi dia tak tahulah berdehem tu pun tak boleh juga. Jadi fa ma'zur, maka dia dimaafkan. Dia kecuali dah, mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima solat jika selama ni kita main redah aja, ikut suka berdehem. Li khafai hukmihi anil awam, sebab masalah berdehem ni jarang orang tahu. Walau alima tahrima al-kalami wa jahila kaunuhu mubtilan lam yu'dzar, kalau dia mengetahui bercakap-cakap tu haram, tapi dia tak tahulah dia sampai batal solat. Dia tahu tak boleh je, tapi tak tahu dia sampai batal. Yang itu lam yu'dzar, tidak dimaafkan, batal juga solat dia. Dah haram, tinggalkan je lah, mengapa dibuat? Dibuat juga kira tak ada uzur, batal. Kama law alima tahrima syurbil khamri duna ijabihi al-had fa innahu yuhad. Kiasnya ialah seperti kalau dia tahu arak itu haram diminum, tapi dia tak tahu kena hukum had, hukum hudud minum arak, itu tidak menghalang dia daripada dihukum dengan hukum hudud bagi orang yang minum arak.
40 kali sebat. Iz min haqqihi ba'dal ilmi bitahrim al-kaf, sebab menjadi hak tanggungjawabnya kalau dia dah tahu benda tu haram, dia perlu jauhi. Mengapa dia buat juga? Kalau buat juga kena, dia tahu kena hukum ke tak tahu kena hukum tu cerita lain. Yang penting dia tahu tak benda tu haram. Kalau dia tahu, buat kena. Habis. Itu kias kan. Walau takallama nasiyan di tahrimil kalam fi salati batalat. Kalau dia bercakap-cakap dalam solat, dia terlupa bercakap tu haram dalam solat. Dia terlupa hukum bercakap dalam solat tu haram, itu pun batal solat. Kiasnya kanisyanin najasati ala saubihi, seperti dia terlupa ada najis pada pakaian dia. Contohnya pakaian kena najis, lepas tu dia gantung pakaian tu dekat rumah dia, lepas tu bila nak solat dia pakai, dia terlupa, dia tak basuh lagi najis tadi kan. Jadi solat dengan pakaian tu batal solatnya, tak sah solatnya. Walaupun dia lupa kan, kena buat solat semula. Sarah bihi al-Juwaini wa ghairuhu, ini diperjelaskan lagi oleh Imam al-Juwaini dan lain-lainnya. Walau jahila tahrima ma utiya bihi minhu ma'a ilmihi bi tahrimi jinsil kalam fa ma'dzur. Kalau dia kalau dia tidak tahu, jahil, haram apa yang dia lakukan, ma'atabihi, bukan ma'utiya. Walau jahila tahrima ma'atabihi, kalau dia tak tahu yang apa dia buat itu adalah haram, kita tak tahu, tak boleh ya, dehem tak boleh ya, tak tahu pula. Tapi dia tahu bahawa berkata-kata itu tak boleh, tapi tak tahulah berdehem itu tak boleh. Yang itu ma'zur, dimaafkan. Kama syammalahu kalamu Ibnil Muqri, seperti itulah yang dimaksudkan daripada kata-kata Al-Imam Ibn Muqri, ulama Yaman yang sangat hebat, fi raudhihi, dalam kitab Raud, dan syarah wa syarah bihi asluhu, dan seperti dalam syarah Ar-Raud juga. Kalau Raudah Imam Rafi'i, kalau Raud ni Imam Muqri. Wa kadzalika law sallama nasiyan, begitu juga kalau dia memberi salam dalam keadaan lupa. 2 rakaat, dia solat 4 rakaat atau 3 rakaat maghrib, ataupun solat 4 rakaat isyak ke apakah, tapi 2 rakaat dah bagi salam. Summa takallama amidan, kemudian lepas bagi salam tu belum cukup rakaat lagi, dia dah bercakap-cakap. Dia ingat dah habis solat dia. Yasiran, dia bercakap-cakap tapi sikit lah, yasir, tak adalah banyak, panjang sangat cakap dia. Kama zakarahu ar-Rafi'i fi as-sawmi, seperti mana yang disebut oleh Imam Rafi'i dalam bab puasa. Wa kadza, maka begitu jugalah kalau dia bagi salam dalam keadaan lupa, kemudian dia bercakap-cakap, maka apa dia, ma'zur juga. Seperti kalau dia makan dalam bulan puasa, dikias kepada makan dalam bulan puasa, dia dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasa, tidak batal solat juga, seperti yang disebut oleh Imam Rafi'i dalam kitab saum, kitab puasa. Masalah ni ada berlaku zaman Nabi, hadis yang terkenal, hadis Zulyadain. Jadi Nabi pernah solat zuhur dia 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat. Jadi Zulyadain pun bertanya, qasurat as-salah. Zulyadain tanya, adakah solat zuhur telah dikasarkan wahai Rasulullah? Jadi Nabi kata,
Zuljadain kata, akal surat as-salah am nasita ya Rasulullah, ataupun kau lupa wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, asadaqa Zuljadain, adakah Zuljadain betul ke? Maka orang ramai pun, sahabat pun menjawab, na'am, betul Zuljadain. Maka Rasulullah pun tambah lagi 2. Jadi ada berlaku perbualan kat situ. Akal surat as-salah am nasita ya Rasulullah. Jadi bila ulama kira bilangan perkataan dia semua ada 6. Jadi sebab itulah ulama mengatakan kalau dia bercakap selepas imam bagi salam yang terlupa, dalam keadaan lupa, lepas tu berlakulah perbualan antara makmum dengan imam ke apa ke, yang jumlah perkataannya tak lebih daripada 6 patah perkataan, maka boleh sambung balik. Tak payah buat semula, tak boleh, tak payah dia mulakan daripada awal balik, dia sambung saja. Macam Rasulullah, dia sambung tambah lagi 2. Taib. Walau tanahnaha imamuhu, kalau imam pula berdehem, ni masalah selalu berlaku. Fabana minhu harfan, mestilah lebih 2 huruf. Lam yufariqhu, maka makmum janganlah cepat sangat nak mufaraqah, kan. Hamdan alal uzri, boleh jadi ada ihtimal, kemungkinan imam tu uzur, dia bukan saya saja. Li'anna zahir taharruzihi anil mubtil, sebab pada zahirnya imam mesti jaga perkara yang boleh membatalkan solat. Pada zahirnya begitu. Wal aslu baqaul ibadah, hukum asalnya ibadah tu masih lagi kekal sah, kekal diterima, kan. Menurut asal, hukum asal, ibadah tu masih berterusan. Tapi kadang-kadang waqad tadullu kama qala as-subki qarinata halil imam ala khilafi zalika. Kata Imam Subuki, kadang-kadang ada petunjuk menunjukkan keadaan imam tu dia bukannya ada uzur pun, bukan khilafu zalika, berbeza daripada keadaan uzur. Dah perangai dia suka membela-bela suara, kan. Ataupun imam tu dia tak tahu pun berdehem tu tak boleh, sebab ada qarinah, ada petunjuk. Imam tu tak tahu sebab selalu sangat dia berdehem, kan. Ketika itu kata Imam Subuki, fatajibul mufaraqah, wajib mufaraqah, tak boleh ikut sebab imam tu batal. Ikut juga dengan makmum sekali batal, kan. Imam ikut orang batal, habis semua batal. Sebab tu wajib mufaraqah. walau lahana fil fatihati lahnan bighairi al makna wajabat mufaraqatuhu. Kalau dia lahan, dia pelat pada baca Fatihah, dia sebut huruf tak berapa betul, dengan pelat yang mengubah makna, wajib mufaraqah juga, dan mengubah makna, kan. Lakinna la tajib mufaraqatuhu fil hal, tidak wajib mufaraqah itu jam juga, bal hatta yarka, malah kena tunggu sehingga imam tu rukuk. Sebab boleh jadi dia pelat tadi tu dia tersasul. Jadi kita mengharapkan dia betulkan baliklah ayat yang dia pelat tadi tu. Tapi kalau sampai ke rukuk dia tak betulkan juga, wajiblah kita mufaraqah. Tak boleh ikut rukuk sekali dengan dia, kita kena baca Fatihah kita sendiri balik, kan. Kalau kita belum baca Fatihah, kalau kita dah baca Fatihah, maka kita rukuk kita punya, tak boleh ikut imam. Tapi mufaraqah ni susah. Kita kena betul-betul niat tu tidak ikut langsung. Tapi kalau kita niat mufaraqah tapi perbuatan kita ikut juga imam, mengapa kita rukuk? Sebab imam rukuk. Tapi kata mufaraqah, mengapa kita i'tidal? Sebab imam i'tidal. Itu tidaklah mufaraqah, itu pun batal solat kita. Taib. Taib. Li jawazi annahu lahnu
lahnun nasian, sebab boleh jadi saja dia pelat tadi tu sebab dia tersasul sahian, annahu lahnun sahian, tersasul kan. Sebab itulah kita kena tunggu dia sampai rukuk, dia nak perbaiki ke tidak dia punya bacaan. Kalau tidak, kita teruskan solat sendiri mufaraqah. Waqad yatazakkaru, kadang-kadang ataupun diharapkan dia ingat balik yang dia tersasul tadi tu, fa yu'idu al-Fatihah, maka dia ulang balik baca Fatihah. Sebab itulah kena tunggu dia rukuk. Tapi kalau kita dah biasa, memang dia punya bacaan tu memang tak betul, tak payahlah lagi nak tunggu-tunggu lagi, malah mufaraqah daripada awal pun tak apa. Sebab kalau kita dah memang sedia maklum mufaraqah dia tu dah Fatihahnya dah haru biru kan, dah lari makna, tak boleh ikut lah. Walau nataqa bi nuzumil Quran, kalau dia bercakap dengan bahasa yang ikut susunan Quran, biqasdi at-tafhim, dengan niat untuk beri faham kepada orang, ka Yahya khudhil kitab, seperti kalau dia kata ya Yahya khudhil kitab, itu kata-kata tu sebiji macam dalam Al-Quran, tapi dia tidak niatkan nak baca Quran. Jadi bila dia sebut tu ya Yahya khudhil kitab mufhaman bihi, boleh difahami man ista'dhana annahu ya'khudhu syai'an, boleh difahami oleh orang yang minta izin sesuatu daripada orang sedang solat. Ini jenis orang yang tak hormat orang solat kan. Dia tengok kawan tengah solat, dia borak dengan orang solat. Katalah kawan sebilik ni biasa ni kan, Mat, ni aku ambil ni Mat, orang tu tengah solat. Jadi dia dalam solat ni pun baca ya Yahya khudhil kitab. Jadi tengok hati dia masa dia sebut ni. Kalau hati dia Yahya khudhil kitab, dalam hati dia tu ada Allah, artinya dia baca tu ayat Allah, Al-Quran, ayat Quran ni, maka tak batal. Tapi kalau dalam hati dia tu tak ada Allah Ta'ala, yang ada kawan dia ya Yahya khudhil kitab, batal. Sebab tak ada Allah Ta'ala dalam hati dia, yang ada kawan dia, dengan tujuan dia nak bagi izin. Baik, in qasada ma'a tafhimi qira'atan lam tabtul, jika dia niat baca ayat tadi tu untuk beri faham dan untuk baca Quran, maka itu tidak batal. Ada dua niat kan, untuk baca Quran dan niat nak bagi faham, ambillah, maka tak batal. Yang penting ada niat baca Quran ataupun ada Allah dalam hati dia. Wa illa, kalau tak ada niat yang baca Quran tadi tu, batal. Wa tabtulu bimansukhi tilawati wa illam yansakh hukmuhu, dan batal membaca Al-Quran yang telah mansukh bacaannya sekalipun hukumnya tidak mansukh. La bimansukhil hukmi duna tilawah, tapi tidak batal membaca ayat Quran yang hukum dia mansukh tapi bacaannya tidak mansukh. Contoh di sini ialah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, surah Baqarah tu. Jadi itu hukumnya dah mansukh tapi ayatnya masih ada, itu tidak batal solat. Wala tabtulu bidzikri wad du'a, tidak batal kalau membaca zikir ataupun membaca doa di dalam solat. Wa illam yundaba, sekalipun zikir dan doa tadi tidak disunatkan dalam solat. Contohnya dalam solat tu dia kata la haula wala quwwata illa billah, itu mana ada dalam solat suruh baca macam tu, tapi dia baca dengan niat zikir, tak batal, walaupun dia tidak sunat, saja dia gitu kan. Ataupun Allah
Allah, tu zikir kan. Tak ada pun dalam Quran, dalam solat tu suruh Allah Allah, tapi tak batal. Sebab zikir. Kalau dia niat zikir, okey, illa ayu khatiba bihi, kecuali kalau dia gunakan zikir dan doa itu sebagai untuk nak bercakap kan. Dia bukan niat untuk berzikir atau untuk berdoa, tapi dia niat nak bercakap. Dalam hati tu tak ada Allah Ta'ala, dalam hati dia ada orang. Macam tadi itulah kan, ya Yahya khudhil kitab, dalam hati tu kawan dia, bukan Allah. Batal lah. Ka qawlihi li Atis, seperti kalau dia cakap kepada orang bersin, rahimakallah, kan, orang tu bersin acem, maka dia rahimakallah. Memanglah sunat doakan kepada orang bersin, tapi masalah hati dia tu ada Allah ataupun tak ada. Kalau hati dia tu ada orang saja, dia nak doakan orang rahimakallah kepada orang tu, batal. Tapi kalau dia niat Allah, ya Allah, pun kau rahmatilah dia tu, rahimakallah kan, itu tak batal, ada Allah kan. Okey, yang ni kalau ada orang saja dalam hati tu, bukan untuk doa kepada Allah, bukan nak dipanjatkan hatinya kepada Allah, maka batal. Wa kadza tabtulu bi khitabin ma la yu'kal ma la yaqilu. Begitu juga batal kalau dia bercakap-cakap ma la yaqil, dengan sesuatu yang tidak ada akal. Ka qaulihi, seperti kalau dikata ya ardi, wahai bumi. Bumi tak ada akal kan, dia bercakap dengan yang tak ada akal. Ya ardi, wahai bumi, wahai tanah. Rabbi wa rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan kau Allah. Bumi tu contoh semain dalam hutan, bumi dia bergoncang, ataupun ada binatang keluar daripada lubang kan, dia solat dekat tengah hutan ke dekat mana kah, kat atas tanah, maka dia pun cakap dekat bumi ni, wahai bumi, Tuhan aku dan Tuhan kau Allah kan. A'udzubillahi min syariki Rabbi wa rabbukillah. Aku berlindung dengan Allah dengan kejahatan kau, keburukan kau, dan kejahatan apa yang terkandung di dalam engkau. Wa min syarri ma fiki. Memanglah bacaan ni sunnah, tapi kalau di dalam solat, kalau kita niat untuk bercakap dengan tanah, maka batal solat kita. Tapi kalau kita niat ia adalah doa, seperti yang diajar oleh Nabi, ya ardi, kita panjatkan hati kita ada Allah kan. Rabbi wa rabbikillah, a'udzubillahi min syarriki wa min syarri ma fiki. Tapi hati kita pada Allah Ta'ala, tapi kita bercakap dengan bumi, dengan tanah, maka itu tidak batal. Tapi kalau kita niat nak bercakap dengan tanah tu batal. Amma khitabul khaliq, adapun kita baca, kalau kita bercakap dengan Allah, khaliq Allah, contohnya iyyaka na'budu, kita bercakap dengan Allah kan, akan dikau aku perhambakan diri, kita niat bercakap dengan Allah kan. Wa khitabun nabi, begitu juga dengan bercakap dengan Rasulullah, dengan Nabi, seperti assalamu alayka ya ayyuhan nabi, kita niat nak bagi salam kepada Nabi, kita niat nak bercakap dengan Nabi kan, itu tidak batal. Fit tasyahud, dalam tasyahud, fala yadur, tak batal. Wa muqtada kalamur rafi'i anna khitabal malaikah, dan apa yang diputuskan daripada kata-kata Imam Rafi'i bahawa bercakap-cakap dengan malaikat, wa baqil anbiya, dan semua para nabi yang selain daripada Nabi Muhammad, tabtulu bihi solat, boleh membatalkan solat. Kalau tak bercakap malaikat bercakap dengan Nabi Ibrahim ke, batal. Itulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kan. Contoh gitu kan. Contohnya, jadi kita niatkan nak bercakap dengan Nabi Ibrahim, contoh batal. Wa huwa al-mu'tamad, itu adalah putus. Itu kata putus, wal muttajah, dan menjadi pegangan kita, menjadi pegangan, itu adalah kata putus dan menjadi pegangan. Kama qala al-Isnawi fi ijabati Nabi sallallahu alaihi wasallam bil fi'li ka ijabatihi bil qawli.
Seperti mana kata Imam Isnawi, sesungguhnya memberi respon, memberi tindak balas kepada Nabi dengan perbuatan. Ini kalau Nabi hidup, Nabi panggil, kita pun berpusing kan. Jadi dengan perbuatan lah. Ka ijabatihi bil qauli, sama macam kita menjawab panggilan Nabi dengan suara, tidak batal. Baik, okey. Wala tajibu ijabatal abawaini, dan tidak wajib menjawab panggilan ibu bapa fis solat, dalam solat. Bal tuhramu fil fardi, malah kalau solat tu solat fardu, haram kita menjawab panggilan ibu bapa. Wa tajuzu fil nafli, tapi kalau solat tu solat sunat, harus kita batalkan solat kita, pergi jawab panggilan mak bapa. Wal aula al ijabah fihi, malah yang lebih utama, lebih aula, lebih utama tinggalkan solat kita tu. Solat, kalau solat sunat, batalkan solat kita, pergi jawab mak bapak dulu. Malah sebagian ulama mengatakan wajib pula. Dekat sini kata aula saja, lebih utama saja. Itu insyaqqa alaihima adamuha, itu kalau mak bapak tu panggil kita, kita merasakan mak bapak tu akan cemas kalau kita tak jawab, maka lebih aula kita batalkan solat kita, pergi jawab panggilan mak bapak. Kalau kita tak jawab, nanti ada masalah kan. Takut mak bapak kita cemas kan. Walau qara'a imamuhu, kalau imam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam baca, okeylah tu, akan dikau kami perhambakan diri, dan akan dikau kami minta pertolongan, maka makmum pun ikut. Faqala laha makmum, makmum ikut. Batalat salatuhu, batal solatnya, illam yaqsud tilawah au doa. Kalau dia ikut tadi, tidak niat baca Quran, tapi niat untuk ikut imam. Contohnya dia nak tiru bacaan imam, ataupun nak betulkan bacaan dia macam bacaan imam tu, maka dengan niat untuk betulkan bacaan kan. Imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia pun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan dia niat nak baca Quran, tapi dia niat untuk nak tiru bacaan imam. Batal lah, batal. Tak ada Allah Ta'ala dalam hati dia. Yang penting bila makmum tu melakukan meniru bacaan imam tu, ada Allah Ta'ala ke tak ada? Kalau tak ada, batal. Kalau dalam hatinya tu ada imam, batal. Kalau dalam hatinya ada Allah, ini ayat Allah Ta'ala, ayat Quran, kan, itu tak batal. Jika dia tidak memaksudkan bacaan ikut imam dia tadi tu untuk baca Quran ataupun untuk doa, kama fit tahqiq, seperti dalam kitab tahqiq. Fa in qasada dzalika lam tabtul, tapi kalau dia niat untuk baca Quran ataupun untuk doa, tidak batal. Walau qala ista'antu billah au ista'anna billah, batalat salatuhu. Kalau kata orang yang solat itu, ista'antu billah, aku minta tolong dengan Allah, ataupun kami minta tolong dengan Allah, kan, mengapa dia buat macam tu? Mengapa dia cakap macam tu? Kebiasaannya tak adalah Allah dalam hatinya. Mungkin dia ada masalah ke apa ke masalahnya, jadi dalam hatinya tu pada masalah itu. Jadi dia seolahnya khitab kepada masalah itu, bukan pada Allah Ta'ala. Batal, batalat salatu, batal. Tapi kalau ista'antu billah dengan hatinya doa, tidak batal lah. Illa biqasdin bizalika ad-du'a, kecuali kalau dia niatkan untuk doa, iaitu hati itu dipanjatkan kepada Allah Ta'ala, tidak batal. Habis. Walau sakata tawilan amdan, kalau dia diam lama-lama dengan sengaja, panjang dia punya diamnya, tak ada apa-apa, diam je kan, lama dan sengaja. Fi ghairi rukni qasirin lam tabtulu salatuhu,
dia diam tu pada bukan rukun pendek. Contoh berdiri tu rukun panjang lah kan, sebab banyak macam-macam bacaan kat situ. Dia diam je kan, tak batal. Lam tabtul, tidak batal. Contohnya bila imam baca, dia diam sebab dia nak dengar, tak batal. Okey. Tapi kalau rukun pendek, contohnya iktidal kan, rukun pendek, dia tak ada baca apa-apa, dia diam je. Lama pula diam, lama, batal lah. Begitu juga dengan duduk antara dua sujud, rukun pendek, jadi dia diam lama. Kalau diam sekejap tak apa, ni masalah diam tu lama, sengaja pula tu batal. Okey. Li'anna zalika, tidak batal kalau dia berdiam diri, diam lama-lama tu pada rukun panjang. Li'anna zalika, kerana itu la yukhrimu hay'atas salah, tidak mencacatkan. Kharama ni mencari koyak tidak mengkoyak, mencarikan keadaan solat. Keadaan solat. Wallahu ta'ala alam. Akan datang perkara kedua yang membatalkan solat, iaitulah perbuatan yang banyak. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.